Hari ini saya melihat, bila saya dengar perbincangan bajet hari ini, saudara, saya pun kadang-kadang, bukanlah saya nak mengata, saudara, tapi apakah benar ikhlas apa yang dilontarkan oleh ahli parlimen tersebut yang bila bicara dasar sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Presiden Parti PBM Tan Sri Muhyiddin? Bukan saya berhasrat untuk mengata beliau tidak, kerana sebagai ahli parlimen paguh, beliau menyifatkan bahawa manifesto yang ditawarkan oleh Perikatan Harapan, bukan UMNO, saya, pada pilihan raya umum baru ini sebagai retorik semata-mata. Itu dia kata retorik. Memang sebagai ahli parlimen semua orang bebas bercakap. Sebab itu saya katakan bahawa sepatutnya parlimen digunakan untuk membincangkan hal rakyat. Ini dia kata bahawa Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim adalah penuh dengan retorik. Kerana kebanyakan cadangan dalam manifesto Pakatan Harapan tidak ditunaikan. Saya pun tak tahu apa yang mereka berjanji, sebab saya pun malas nak fikir, kerana saya selalu fikirkan apa yang dijanjikan oleh UMNO, sebab saya orang UMNO saya. Dia kata dia membuat perbandingan belanjawan yang diutamakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan manifesto Pakatan Harapan. Terdapat banyak janji dalam manifesto Pakatan Harapan yang tidak ditepati. Jadi cuma saya melihat bahawa persoalan yang diutarakan oleh Tan Sri Muhyiddin, dia kata bahawa selain daripada belanjawan itu sekadar retorik, dia juga membahaskan di Dewan hari ini supaya kerajaan meluluhkan segera peruntukan kepada bangsa-bangsa banjir. Itu bagus, tak ada masalah. Dalam pada itu, selaku pengurusi Perikatan Nasional, beliau minta kerajaan memperincikan kedudukan dasar dan agenda Bumi Putra. Yang ini yang saya seronok. Sekarang ni kamu dah tak jadi Perdana Menteri dah tak memimpin kerajaan, berjuang untuk Bumi Putra. Sedangkan saudara tahu, malah nak ungkit balik apa yang berlaku pada Jana Wibawa. Sejauh mana parti sebut mengutamakan Bumi Putra. Sebab itu saya kata bila berada di luar gelanggang, di luar jadi pemerintah, hebat. Berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Melayu, berjuang untuk Bumi Putra. Tapi bila ada kuasa, agenda Bumi Putra dikhianati. Saya melihat begitu, bukan saya menentu hukuman, tapi menurut laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Bagaimana Jana Wibawa itu yang sepatutnya kontrak-kontrak itu dikhususkan untuk Bumi Putra, tapi ada nama-nama bukan Melayu yang timbul dalam perbicaraan, dalam tuduhan, dalam SPRM, melibatkan kaum bukan Melayu. Itu persoalannya. Jadi saya kata jangan banyak sembang lah. Itu saya nak bagi tahu. Lebih baiklah bercerita tentang bagaimana nak menangani. Anda sebagai parti pembangkang, saya kata semalam saya berhujah dengan Dato' Abdullah Sani berhubung tentang bajet negara. Saya merasakan bahawa ahli-ahli parlimen banyak melontarkan perkara-perkara retorika, isu-isu yang tidak berhubung kait soal kehidupan rakyat. Adakah mereka membicarakan, buat kajian di kampung-kampung, di desa-desa, bagaimana susahnya rakyat untuk hidup sekarang? Saudara Bak Daud dia kata YNDB dah senyap ke? Itu saya nampaknya, kalau agenda itu dijadikan agenda politik, inilah jadinya, saudara. Mula-mula tu panas, hebat, lepas itu hilang, senyap. Sekarang ni agenda Bumi Putra. Waktu kamu berkuasa, apa perjuangan Bumi Putra yang kamu lakukan? Itu keadaan saya bukan nak marah, saudara. Yang saya tersinggung bila saya dengar, memanglah ada juga beberapa orang ahli parlimen bercakap soal kumpulan wang simpanan pekerja. Saya bersetuju. Saya tak kata saya tak bersetuju, saya bersetuju agar kumpulan wang simpanan pekerja segera mengkaji kaedah yang terbaik untuk membantu warga yang tersekat kehidupan mereka untuk susah hidup sekarang ni. Yang selalu saya bangkitkan, yang lain-lain bagaimana? Adakah dibuat kajian berapa ramai warga kita yang miskin? Ini saudara Pok Mi dia kata pakcik dah isi borang baru ke untuk AMDAP. Setara Pok Mi, kenapa saya menggunakan perkataan AMDAP? UMNO tetap UMNO. Soal kerjasama tak ada masalah. Saya nak bagi tahu pada saudara lah, anda kalau mungkin anda daripada Parti PAS, dulu yang berdakap dengan DAP siapa? Tubuh kerajaan di Selangor siapa? Bukan Parti PAS. Jangan tuduhlah AMDAP lah, itu ini. Anda sedap mengatakan.
Bukankah waktu itu Tan Sri Muhyiddin dalam kerajaan Pakatan Harapan membentuk kerajaan bersama dengan Lim Guat Eng, lantik sebagai Menteri Kewangan? Jangan sembang soal ini. UMNO semua salah, orang lain semua betul. Ini bagi saya tak betul, saya. Anda mau menyindir AMDAP. Sekarang ni kalau nak kata sekarang ni, saya nak kata Perikatan Nasional, nak campak ke mana parti yang ni, apa ini gerakan? Jangan kita bermain dengan politik yang resis, saudara. Saya harap terus terang lah, jangan ada usi borang AMDAP. Besok, lalu turun kerajaan. Ini anda merasa sebenarnya sekarang ni, bila dalam saat-saat Yang Amat Berhormat dan Sri Anwar Ibrahim mau menangani derita rakyat, kita masih nak berbalah sama kita. Sepatutnya saya dah bagi tahu, kalau anda sebagai ahli parlimen bercakap soal rakyat, saya akan menyanjungi anda. Tapi jangan cakap tak suka bikin. Itu keadaannya. Sir Shirek dia kata, koyak rabak lah Perikatan Nasional ni. Jadi anda nak marah saya macam mana? Jangan tuduh orang. Secara Al-Fatih dia kata UMNO dah hilang apa prinsip. Prinsip apa yang UMNO hilang? Apa prinsip UMNO yang telah hilang? Apakah kita berbaik dengan semua orang salah? Masih lagi kah mau kita menyalakan api perkauman sehingga berbalah akhirnya jadi macam berlaku tragedi 13 Mei dulu? Apakah itu kehendak anda? Saya nak tanyalah pada anda semua, sama ada yang berada dalam parti pembangkang dan sebagainya, anda beli beras kedai mana? Beli zinc kedai mana? Beli simen kedai mana? Anda beli keperluan di pasar-pasar daripada siapa? Kita jangan saya rasalah saudara nak tuduh UMNO kaki songgelap lah ini. Bak Daud dia kata UMNO kaki songgelap. Siapa yang kaki songgelap? Sabar. Kalau saudara tuduh pemimpin UMNO, saya tak marah. Bila anda mengatakan UMNO kaki songgelap, apakah anda boleh lupa dengan apa yang jadi penjana Jana Wibawa tu yang sedang diselongkar oleh SPRM? Tunggulah. Apa berlaku di Selangor? Apa berlaku di Kelantan? Apa berlaku di Kedah? Jangan kita tuduh orang. Saya lebih suka, saya nak tengok pemimpin kita berjuang demi rakyat. Rakyat dahagakan pemimpin yang berjuang untuk mereka. Kita nak berbalah buat apa? Pilihan raya dah selesai, tunggulah 5 tahun lagi. Ini lain tak ada. Ceritanya nak tebuk atap. Sebagaimana saudara kena ingat saudara, semasa Piala Raya Kecil Don Semenyih dulu pada Februari 2019, sebenarnya yang berjumpa Dr. Mahathir jadi. Sekarang dah boleh berpeluk, dulu tak boleh berjumpa langsung, saudara. Dan siapa yang berpeluk-pelukan dengan parti DAP? Seburuk-buruk UMNO lah yang anda tuduh, saya tak nampak lagi lah. Ceritanya kita menyembah DAP. Kita hanya menyantuni Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada DAP. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid meletakkan syarat. Perkara tentang hak istimewa orang Melayu, hak agama Islam, hak bahasa Melayu, kamu nak ikut atau tidak? Dan apa yang berlaku? Pimpinan daripada DAP berkata, yes, kami menghargai dan menghormati perlembagaan. Tapi saat itu, bila Datuk Zahid bertanya dengan pimpinan Perikatan Nasional, apa jawab? Kita boleh pertimbangkan. Mana betul? Satu pertimbang, satu yes. Itu keadaan saya. Jangan kita, saya tak maulah untuk menuduh parti begitu, begini dan sebagainya. Saya rasa jangan kita mempermainkan minda rakyat lah. Cukup-cukuplah saudara. Nah sekarang ni, saya dengar hari ni, mereka mana yang dilaporkan oleh Asrul Awani, saya terkejut apabila pemimpin PAS mengakui bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya dengan anda sendiri, katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan, siapa nak jadi Perdana Menteri? Answer me. Saya nak bagi balik pada Tan Sri Muhyiddin supaya bila berlaku COVID-19, rakyat dikurung ataupun wujud lagi peruntukan-peruntukan untuk atas nama Bumiputera, tapi akhirnya kita hanya sekadar sebagai penanti dan pelihat dari jauh. Nak bagi siapa? Nak bagi Ayadi? Ini jawab soalan saya. Nak bagi pada Hamzah Zainuddin? Nak bagi pada Azim Ali? Kalau dijatuhkan oleh Anwar Ibrahim, bagi tahu pada saya. Ini keadaan saya. Jangan kita sedap mengata. Sedap mengata saya, bukan tak sedap. Dan nak bagi balik pada Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Saudara, ini gambaran. Saya harap kalau kita nak bercakap boleh saudara. Tapi bila Hayadi mengatakan bahawa memanglah
Dibolehkan untuk kita menjatuhkan kerajaan kerana negara kita demokrasi. Itu diizinkan bila musim pilihan raya. Saya menentang dulu waktu langkah Sheraton. Waktu itu kita dah katakan biarlah Dr. Mahathir nak pimpin sebab rakyat dah buat pilihan. UMNO ditumbangkan. Kita terima. Dan kita mengatakan bahawa UMNO harus menjadi pembangkang yang berwibawa. Tapi mereka juga yang minta dijatuhkan Naib Tasimuddin. Janji 1000 mimpi. Akhirnya apa jadi? UMNO nak ditelannya. Kemudian naik pula Datuk Seri Ismail Sabri. Tidak mengendahkan kepentingan parti kita. Ini keadaan sahaja. Sebenarnya bila Tan Sri Hadi Awang mengatakan bahawa memang benar Perikatan Nasional sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan. Sedar ke anda? Dalam keadaan sekarang ni negara sedang menanti kehadiran pelabur-pelabur dari luar. Mereka nak melabur di negara kita. Mereka ada sedikit keyakinan bila melihat adanya kestabilan politik negara kita ini. Dah dikeruhkan balik. Kalau pelabur lari macam mana? Saya jangan lupa, pelabur mula meninggalkan negara kita bila melihat berlakunya langkah Sheraton. Jangan dinafikan. Pelabur-pelabur mula menutup dia orang punya pelaburan di negara kita ni bila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih. Dan bila datang Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, berlumba-lumba lari ke Indonesia, lari ke Filipina. Apakah kita nak melihat suasana yang sama lagi? Jadi nak memuaskan hati, kerana aku tak dapat jadi Perdana Menteri, biar dia lingkup negara ni. Anda ni manusia ke apa? Saya dah kata, kalau betul-betul buat kerja sekarang, tunjukkan diri anda itu sebagai pemimpin rakyat. Belalah rakyat. Biar dalam sekali 5 tahun, bukan lama pun. Yang tak sabar-sabarnya, apa hal nak jatuh tak sempat-sempat. Biar pelabur ada nampak, oh ini Malaysia punya politik agak stabil dah. So mereka datang melabur. Kemudian datang pilihan raya. Pilihan raya ke-16. Lawanlah. Apa ada masalah? Dan rakyat kita, saya cakap terus terang, UMNO menerima apa saja keputusan rakyat. Rakyat dah tolak, okey, tak apa.